Menteri, boleh saya celahan sekali tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dan berterima kasih pada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan. Dua perkara. Satu adalah bila Yang Berhormat Menteri tadi berkongsi sama terma-terma baru yang membayangkan hasrat kerajaan untuk mengekalkan polisi sekarang, yakni Bernas menguasai monopoli mengimport beras dari luar. Dan isu paling utama dalam fikiran saya ialah sampai bilakah kerajaan akan menggunakan syarikat untuk menguruskan stockpile ini. Apakah dalam tempoh akan datang ini kerajaan berkira-kira untuk mengambil alih tanggungjawab ini, bukan hanya diserahkan kepada swasta atau konsortium, sebab pada saya isu ini adalah isu security makanan. Hari ini Tan Sri Said Mokhtar dia ada kepentingan langsung atau tidak langsung sehingga 72% dalam Bernas melalui trade wind. Dan kalau kita tengok dia ada banyak subsidi lagi di bawah tu, gula, tepung, sawit, getah, itu di bawah agriculture company. CEO dia Syed Jaber. Tapi pada saya ialah apakah kerajaan bercadang untuk mengubah polisi ini, iaitu kerajaan ambil balik parking dekat LPP misalnya, sebab ianya bukan isu stockpile semata-mata, dia berkait networkingnya itu, soal skim padi, soal harga padi, dan melibatkan 90% petani Melayu, usahawan Bumiputera, menguruskan beras luar negara, seimbangkan harga beras, jaminan bekalan beras sentiasa ada. Terima kasih yang mohon bagian tadi, stockpile kita boleh bertahan sampai 3 bulan, tapi isu stockpile bukan hanya disimpan di satu tempat, ianya juga soal aspek keselamatan dan jaminan kualiti dan bebas manipulasi. Jadi saya bertanyakan pada Yang Berhormat Menteri, apakah polisi ini akan berterusan ataupun kerajaan bersedia menimbangkan bahawa menyerahkan kepada satu individu semata-mata yang kalau dia kuasai satu syarikat, orientasinya tetap keuntungan. Ya, itu. Terima kasih. Yang Bernas ini kita bagi dia exclusive right. Dia 10 tahun lah. Sebab kita berjanjian 10 tahun. Maknanya dalam tempoh 10 tahun, mana-mana pihak yang nak mengimport beras, dia kena melalui dengan Bernas. Kalau ada macam kata salak, kita ada satu syarikat yang tanam padi nak masuk, dia kena mesti melalui Bernas kerana AP ni dikawal oleh Bernas. Dan di dalam Bernas ada kerajaan, ada golden share yang mana mau diwakili oleh pihak Kementerian Kewangan dan juga KSU, Kementerian Pertanian dan juga Industri Asas Tani. Dia punya quorum mesyuarat, kalau salah seorang tak datang, mesyuarat tak boleh buat. Nak buat mesti dua-dua datang. Jadi apa juga dasar-dasar yang dibuat oleh pihak Bernas, dia mesti mendapat restu dan persetujuan daripada dua-dua orang. Pertanian pun kena setuju, Kewangan pun mesti setuju. Dan kemudian seperti yang Berhormat kata, menghiraukan kata harga padi. Kita tadi pun telah dibangkitkan krisis tahun 2008. Pada masa itu harga di pasaran 200% naik. Tetapi kerajaan memberikan penekanan kepada Bernas, walaupun harga pasaran naik 200%, tapi Bernas tidak dibenarkan naikkan harga melebihi 50%, yang menyebabkan akibatnya Bernas dia menghadapi kerugian. Jadi di situ menunjukkan bahawa kerajaan masih lagi mempunyai kuasa penuh kepada syarikat swasta, kepada Bernas dalam kita nak menstabilkan harga beras. Kalau yang Berhormat tengok sejarah tahun sebelum Bernas ada, apabila berlaku krisis beras, apabila 3-4 syarikat yang terlibat, masing-masing dia akan mengundurkan diri kalau dia tengok dia tak boleh untung. Jadi bila kita ada Bernas dan ada wakil kerajaan Golden Share ada di situ, maka terbukti hari ini bahawa apa juga yang dibuat oleh Bernas, dia mesti mendapat alasan, mesti mendapat kebenaran daripada kita. Bukan saja dia nak mengimport, malah hari ini kita kata arahkan Bernas terlibat di dalam sektor pengeluaran padi, seperti jelapang padi di Batang Lupa, Bernas kena terlibat. Kemudian program NKA di Mada, Bernas kena terlibat. Kerana akhirnya kita begitu dengan Bernas, tidak boleh hanya sebagai toki untuk mengimport beras semata-mata, tapi juga mesti terlibat dalam pengeluaran beras.
Dan juga sosial tadi yang berhormat kata bagi subsidi dan semuanya, ini diuruskan oleh Bernas dengan kerajaan tak ada bayar apa-apa imbuhan tambahan kepada kaki tangan Bernas. Jadi mengenai beras Vietnam yang berhormat bangkitkan tadi, bahawa memang beras import tidak diletakkan nama negara, kecuali yang Thai lah. Wangi Thai ni dia cukup popular. Thai, pengeluaran beras tersebut dikampit, tetapi hanya diletakkan atau dicetak di atas kampit beras tersebut sebagai beras super import saja. Jadi sebab itu mungkin yang berhormat dia tak pun nampak. Tapi saya setuju dengan berhormat, mungkin ada juga berlaku tukar baju ni. Bukan saya istilah saya berhormat pokok sana. Kadang takut yang macam berhormat cakap tadi tu, beras Thai dicampur dengan beras tempatan, orang kata super import. Jadi kita tidak nafikan kemungkinan berlaku. Oleh itu kita terus untuk penguatkuasaan kita terus jalankan. Seperti tahun kes-kes tangkapan yang ada rekod kepada kementerian. Tahun 2010 ada 40 kes kita tangkap. Tahun 2011 naik 150 kes kita ambil tindakan tangkap. Tahun 2012 sehingga Ogos 162 kes kita ambil tindakan. Ni macam mana kucing kata, bukan kita ambil tindakan, kita ambil tindakan. Kemudian jumlah kes yang melibatkan Bernas yang saya kata tadi, ada 8 kes yang melibatkan Bernas, yang dah selesai 7 kes, 1 kes lagi masih didaftarkan semula. Jadi bermakna dalam kita menguatkuasakan pengitaan beras dan sebagainya, kita tak kira Bernas ke tak Bernas, asalkan mereka ini melanggar peraturan, kita akan mengambil tindakan. Jadi saya ingat itulah yang berhormat bangkit tadi. Saya ingat pokok sena selain daripada itu. Lagi, Datuk Pengerusi, ada satu lagi yang saya tanya secara khusus untuk yang Bapak Menteri memberikan respons tentang rumus di pasaran yang menyebut bahawa Kementerian akan bagi AP lagi kepada Bernas yang melalui syarikat jejak bakat yang akan beli beras daripada Pakistan, kemudian Bernas beritakan akan beli balik back to back sebanyak 50,000 tan metrik. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberikan respon, mengesah atau menafikan? Syarikat jejak bakat sedang berhad telah dilantik dan mendapat kelulusan Kementerian Kewangan bagi membekalkan beras stockpile. Yang dibekalnya sekali beli, yang kerajaan beli, yang stockpile 53,000 metrik tan daripada negara Pakistan untuk dijadikan beras stok primal negara. Peranan jejak bakat adalah sebagai pembeli pembekal, manakala Bernas bertindak sebagai penerima dan juga penyelenggara beras tersebut seperti yang termaktub dalam perjanjian konsesi Bernas. Memang telah pun dilantik, diberikan persetujuan kepada syarikat ini. Tapi saya dipahamkan masih belum berlaku transaksi lagi, kerana masih lagi ada beberapa rundingan dan juga berdasarkan harga pasaran, katanya sekarang turun naik harga pasaran ini. Okay. Bolehkah saya sekali lagi Datuk Pengerusi memberikan soalan ringkas, apa bezanya kalau Bernas sendiri yang beli daripada dilantik satu lagi syarikat, kemudian Bernas beli balik? Apa implikasi kos? Apa lebihnya Bernas beli terus tanpa melalui jejak bakat, dan atau apa lebihnya Bernas beli secara back to back dengan izin melalui jejak bakat? Saya kalau yang kita Bernas beli back to back itu di luar pengetahuan. Bermakna sepatutnya jejak bakat ni dia tidak boleh back to back. Dia kena uruskan pembelian itu secara sendiri, dan dia tak boleh jual kat pasaran. Dia terus simpan dekat stockpile tu lah. Bila simpan kat stockpile inilah nanti yang diserahkan kepada Bernas. Itu yang saya faham di dalam persetujuan dan juga perjanjian di antara kementerian dengan syarikat jejak bakat. Jadi lebih daripada itu, kalau dia ada back to back ke mana, itu di luar pengetahuan kementerian. Sikit Menteri ya. Soalan tadi saya terpanggil untuk bertanya Menteri, apakah ini sebenar-benarnya perkara yang patut kita dismantle, memberikan satu sole importer, dan petang ini kita dengar ia adalah untuk semata-mata untuk stockpile. Mengapa tidak ya dalam hal perkara ini untuk kita allow dan izinkan paling tidaknya 3, maka dengan itu satu harga yang lebih komparatif
melalui comparative bid itu, dan kita telah committed kepada persoalan open tender ini. Ini satu yang jelasnya diberikan kepada satu saja sumber. Dan bayangkan, that this is the monopoly yang kita patut dismantle dan yang kita teruskan. Yang mana satu ni? Ini yang paling mutakhir Bernas ni. ke apa gini? Yang paling mutakhir tadi ni. Yang tidak bakat ni? Ya, tidak bakat ni untuk. Saya tahu Muhammad. Ya. Tidak bakat ni pun dia tak dapat AP. Dia tak dapat AP. Dia nak masuk ni, dia kena dapat kebenaran AP Bernas. Dia tidak ada satu special kelulusan AP kepada jejak bakat. Dia kena melalui AP Bernas. Jadi itu mungkin yang timbul yang kata dengan Bernas tu saya tak tahu. Tapi siapa juga yang nak masuk beras di dalam Malaysia, dia kena mendapat kebenaran Bernas. Sebab itu kadang-kadang Bernas dia ada banyak syarikat-syarikat Jasmine, beberapa syarikat yang kita tengok mereka mengimport, kerana di situ mungkin ada share. Dia jadi anak syarikat Bernas. Ini satu perkara yang saya nak bangkitkan, tak sempat tadi dalam perbahasan kerana saya tidak diizinkan. Ini dari perkara yang dikatakan sebagai saluran pemasaran yang berlapis-lapis seperti ini, yang perlu kita efisienkan. Ya, kalau saya perhatikan sekarang ini, kalau proses yang efisien adalah pengilang, ya, pengimport Bernas, terus kepada pelesin burung, terus kepada peruncit. Tetapi kita tambahan lapis-lapis yang ini. Dan kita sekarang ini ada syarikat yang Bernas ada equity, ada pegangan saham di situ. Jadi ini dia perkara yang sukar untuk kita. Jangan Muhammad. Ya. Sebab itu kita buat dasar bahawa beras import mesti dijual lebih mahal daripada beras tempatan. Itu syarat dia. Tak apalah. Kalau benar nak import, dia bukan saja import, dia hanya import, dia import 30%. Saya faham. Persoalannya Menteri, dia bukan persoalannya harga tu. Dia boleh herotkan pasaran dengan availability itu. Ketika mana yang lebih available adalah yang grade yang import itu, maka mau tidak mau pengguna akan membeli daripada import walaupun harganya tinggi. Jadi dia boleh di situ juga satu persoalan. Ketika mana berlaku monopoli, ya, dia mengepung pasaran dengan persoalan supply side dia. Ya, okay. Ini perkara yang cukup penting bagi Muhammad. Benda ni kita dah terang banyak kali bahawa beras yang diimport oleh Bernas ni lebih kurang 30%. Dan beras yang diimport ni kebanyakan macam pulut, beras wangi, beras basmati, dan juga beras yang diimport ni ialah importnya lebih mahal daripada harga tempatan. Yang untuk yang berhormat layak beli. Saya orang Tengkarang mungkin tak layak beli beras import ni. Dia beli layak beli ST5 yang kita cap harga dia RM26. Kalau harga luar tak boleh jual bawah RM26. Jadi bermakna soal harga ni memang kita dah kawal. Tetapi yang soalan yang berhormat kata yang kata monopoli tadi, saya terang dah banyak kali bahawa Bernas dia ada exclusive right. Tetapi dalam exclusive right, kerajaan ada clause yang kita boleh batalkan. Sebagai contoh saya kata, kalau kita tengok, saya dah bagi bercontoh banyak kali dah tadi dah. Kita pernah berlaku krisis makanan, kita pernah paksa tadi kita Bernas mesti melabur juga dalam pengeluaran makanan, menguruskan subsidi, dan ni obligasi ni, siapa nak share? Katalah 1 bilion. 1 bilion dalam 10 tahun untuk menguruskan subsidi sosial obligasi ni. Macam mana kita nak bagi? Macam katalah, kalau 3 syarikat, 4 syarikat. Kita nak kemudian beras nak masuk, kita kontrol. Tak semua, kita ada hak kita, tak boleh lebih daripada 30%. Yang itu kementerian kontrol. Jadi saya cukup faham tu Menteri, saya cukup faham. Apa yang sebab itu persoalan penimbal itu, stockpile itu adalah cukup penting. Ya, sekarang ini kita faham, sikit last point. Yang memang ini confuse, stockpile ni lain. Stockpile adalah cukup penting untuk mengelakkan apa yang berlaku dalam 2008. Betul. Dan kita hanya, sebenarnya national insecurity kita adalah pada tahap 20% Menteri, ataupun 25%. Because we are only able to, dengan izin, membekalkan 75%. Betul, sebab itu sekarang stok penimbal ni kerajaan tambah daripada 52 tan jadi 292 tan. Saya dah sebut tadi, dah tambah dah. Sebab itu bila kita tambah, bila stok penimbal ni, dia tak boleh beras ni 6 bulan je. Dia punya apa ni? Dia boleh tahan. Jadi sebab itu, siapa nak uruskan tiap 6 bulan bertukar beras ni 292 tan.
Sebab itu setiap kali pasti ada stok primbal. Ini yang diuruskan oleh Bernas. Jadi stok primbal tu kita dah tambah apa ya Muhammad, belajar daripada kita punya krisis makanan yang lepas. Okay. Saya ingat semua sahabat saya punya dah boleh jawab. Ada lagi tinggal lagi? Saya confuse sikit tadi. Yang saya faham, beras import ni, pulut, basmati, beras wangi ni, dia dalam pasaran cuma 10 hingga 15% saja. Tapi bila kita import 1 juta tan metrik, yang kita import daripada Thailand, Pakistan, India, Myanmar, Cambodia, Vietnam, semua tu Muhammad. Yang saya sebut tadi adalah tadi yang Muhammad jawab ya, bahawa beras daripada Vietnam itu memang dijual sebagai super, beras super lah. Tapi yang saya timbulkan adalah jumlahnya besar, 60% lebih daripada 1 juta itu dari Vietnam. Dan beras ini pula murahnya itu antara 60 hingga 80 US dollar per tan banding dengan beras Siam. Tapi bila masuk rampasan tempatan, ada berlaku manipulasi jenis beras dan juga grade. Itu yang saya sebut dalam perbahasan tadi. Akibatnya kita tahu perbahasan panjang, saya tak mau mencelah dalam ST15, tapi ialah jumlah yang begitu besar kita beli daripada Vietnam. Bila masuk ke pasaran, dia semacam mengambil manfaat daripada loophole dalam definisi perintah beras, iaitu bukan saja beras tempatan, tapi kalau dimasukkan persentase tertentu beras import, itu juga dianggap sebagai beras tempatan. Pada saya ini kelonggaran yang dianggap sebagai mengorbankan kepentingan industri beras ni. Dari sudut politiknya, kita kena protect industri beras tempatan. Tapi bila kita benarkan definisi beras itu dalam perintah beras kawalan grade dan harga yang 5 kali dipinda selepas krisis 2008 itu, ruang itu digunakan oleh pemborong dan peniaga untuk memasukkan Jadi saya nak tanya dari segi aspek kawal selia kementerian, bagaimana kementerian menangani? Saya dah kata tadi, kalau yang berhormat nak bagi takrif kata beras ni, bukan saja beras hancur. Itu beras hancur buat bihun tu pun kena melalui AP pada Bernas. Dia punya tafsiran setiap kali beras yang dia buat. Jadi sebab itu saya dah kata tadi bahawa kita menguatkuasakan kawalan. Jadi kalau kita dapati ada Bernas sekalipun, kalau dia melanggar peraturan, dia langgar tukar baju dan sebagainya, tindakan kita ambil. Dan saya kata, sekarang 8 kes kita saman juga Bernas, kita ambil tindakan. Jadi persoalan yang berhormat kata tadi bahawa bimbang, bahawa kesan kepada bawah tempatan. Saya nak ambil satu contoh yang berhormat. Macam mana apabila bawah tempatan, saya ada ambil satu contoh ya berhormat. Pada tahun 12, macam mana bila kita nak memberi pembelaan kepada swasta, kepada tempatan, tetapi mereka tolak. Macam tahun 2011, kerajaan pernah menawarkan kilang swasta untuk membekal beras ST15 kepada Bernas, tetapi kilang swasta tidak bersetuju untuk membekalkan beras ST15 atas sebab harga pasaran beras yang ada lebih tinggi. Jadi artinya kalau harga pasaran swasta tak mau, tak apalah. Tak apa. Jadi kalau kita dah tak cukup, itu yang kita ambil daripada Vietnam. Tetapi saya kata kalau beras Vietnam, dia tidak boleh ST15, dia mesti 15. Standard dia baru sama. Dan untuk beras Vietnam yang bangkit tadi tu, dia tidak boleh kurang daripada ST5. Kalau nak jadikan ST15 lah. Tetapi kalau nak jual di dalam pasaran, harga dia mesti lebih mahal daripada harga tempatan.